Hi guys, welcome back to Sales Work Channel Berkaitan Hobi. Untuk konten kali ini kita nak buat JC Talk. Tapi seperti yang aku cakap dalam intro JC Talk Montong United itu, aku ada letakkan sikit iklan atau aku letakkan sikit snippet. Setiap hari Senin aku akan upload satu video tentang JC Retro Bag dari tim Selangor FC. Aku ada beberapa JC yang aku dapat dari peminat Tegar Selangor FC lah. Jadi ada baiknya aku buat siri retro bag JC dari tim Selangor saja. So untuk episod kali ni aku ada JC Home Selangor tahun 2012. Dan ini antara JC Selangor yang aku suka. Ini JC dari jenama Kappa. Sebab seperti yang kita tahu, dulu banyak juga tim-tim yang ditaja oleh Kappa di Liga Super atau Liga Perdana. Aku suka sebab dulu dia punya paneling dia menarik lah. Kemudian dia punya logo branding Kappa tu kebanyakannya dia orang buat embroidery yang tebal. Itu antara benda yang aku suka lah tentang JC Kappa. Macam JC Negeri Sembilan juga. So without further ado, kita akan buat detailing camera on the JC. Let's go. Saksikan lebih daripada 45,000 penonton yang membakali Arumugon diberi tugas dan tanggung jawab sebagai kapten pasukan Selangor dalam kempen Piala Malaysia 86 ini. Permainan dalam separuh masa pertama ini berlangsung beberapa minit dan Selangor cuba mengasak sekarang melalui Mokhtar Dahari yang bermain dengan begitu lincah oleh Saleh Mamano. Bom yang baik daripada Rabbani. Musa daripada pintu gol. Sebagai pemain terbaik dalam pertandingan akhir ini. Tak terhingga kepada kapten pasukan Selangor. Saja buat intro beberapa rotation JC Selangor yang aku ada. Ini adalah untuk JC Retro Bag. Actually ada JC Malaysia pun. Banyak JC Selangor ni. Jadi aku kena buat ciri khas untuk JC Selangor. Aku boleh upload maybe hari Senin. Aku cadang maybe setiap hari Senin aku akan upload satu JC untuk Retro Bag siri Selangor saja. Hi guys, dan Assalamualaikum pada semua audience. First of all, aku nak ucapkan selamat berpuasa pada mereka yang berpuasa pada hari ini. Hari ini adalah hari Arafah. Dan aku nak ucapkan pada viewer Muslim, selamat Hari Raya Aidil Adha pada esok hari. Mohon korang janganlah balik kampung atau melawat orang pada hari raya nanti. Sebab kita memang tengah mengalami gelombang ketiga varian Delta, which is varian yang sangat kuat lah. 15 saat je kau boleh berjangkit. So hopefully di kawasan Lembah Kelang ni cepat-cepatlah kita dapat habiskan program imunasi 2 dos. Aku dah ambil 1 dos dan aku menyeru korang semua supaya pada esok hari janganlah melawat dan jaga jarak kalau boleh. Supaya sekarang ni dah 4 hari Selangor mengalami penurunan angka kes. So hopefully kita boleh elakkan daripada kenaikan kes semula. Pada mereka yang baru pada channel ni, aku cakap selamat datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan notification bell sebagai tanda support. Pada mereka yang dah lama follow dan tonton video-video dalam channel aku ni, aku cakapkan beri terima kasih. So kali ni kita ada JC Home tahun 2012. Seperti yang korang maklum, aku ada bagi tahu dalam video detail review JC Montong United itu. Aku letak snippet sikit yang aku nak buat. Setiap hari Senin aku akan upload satu video tentang JC yang lepas lah, yang kita sebut sebagai JC Retro Bag dari tim Selangor FC. Sebab aku ada dapat banyak jugalah rotation JC Selangor FC ni. Jadi kalau aku nak buat episod detail review setiap minggu macam biasa tu, aku rasa penat jugalah. Jadi aku cadang aku nak buat satu minggu satu episod JC lepas yang aku ada dari tim Selangor FC. Jadi dia tak ada sequence, just randomly apa JC yang aku ada aku akan buat review dan aku akan upload. So hopefully korang support lah konten setiap hari Senin JC Retro Bag tim Selangor FC. So kalau aku dapat JC rotation dari tim sama, misalnya dari tim Pahang ke, atau dari Negeri Sembilan saja ke, atau daripada Liverpool saja ke, dari Arsenal saja, Man U ke, aku akan buat JC Retro Bag untuk tim tu saja. Dan aku akan setkan satu hari dalam seminggu sampai rotation JC yang aku dapat tu habis. So aku rasa itu lebih sustainable lah. Ok, tanpa buang masa, kita kembali kepada konten kita hari ini. Sebab apa aku nak start dengan JC ni,
Aku rasa aku dah pernah buat snippet jugalah. Aku pernah pakai baju ni masa aku buat detail review tentang jersey Blackout Selangor season lepas. Reason utama aku sebab jersey ni aku suka sebab jahitan dia menarik lah. Dia banyak paneling dan design dia pun tak ortodox lah. Bagi aku kalau sesebuah jersey tu tak ortodox, aku akan ambil masa yang lama sikit dan tengok lah. So aku ni kira macam jersey nerd sikit tapi versi designer. Jadi aku tak suka sebut metal apa yang dia pakai. Instead aku cakap macam mana design dia. Dan kita akan cakap general sikit lah. Sebab designer jarang designer kalau represent satu barang tu dia akan cerita secara detail apa rahsia material dia pakai. Mungkin itu antara kod sebagai seorang designer kot. Kenapa aku pilih niche jersey top ni? Actually sebab aku masa muda memang aku suka gila jersey. Masa aku buat jersey top 5 bulan yang lepas, dalam konten YouTube Malaysia ni ada orang buat lah. So aku tak aware lah mana-mana YouTuber yang buat konten pasal jersey top. Jadi aku just main buat je sebab kawan aku yang suggest. So memang aku tak ada tiru siapa-siapa. Konten aku memang aku buat just one take dan cara aku tersendiri lah. Tapi tak mana aku tak tengok lah konten daripada YouTuber lain. Sebab kita kena support lah YouTuber lain. Dan diorang biasanya akan beri knowledge yang bagus lah. Macam mana latar belakang sebuah jersey tu ataupun politik sebuah organisasi tu. Dan material yang digunakan pun ada terms-terms. Kalau local punya terms, apa nama dia. So itu pun bagus juga. Jadi sebagai content creator, kalau ada YouTuber lain yang diorang buat konten berkaitan jersey, aku support lah dan aku tengok lah. Tak mana untuk bersaing dengan siapa-siapa. Sebab aku rasa sekarang dah banyak channel YouTube yang buat konten pasal jersey tim Liga Malaysia yang terkini. Jadi aku rasa kalau aku dapat jersey-jersey yang lama tu, aku rasa lagi best kalau aku buat card klasik jersey top ataupun aku sebut sebagai retro back lah. Sebab kita kena pilih branding kita juga kan. So ini antara jersey yang aku suka lah. So seperti yang korang tahu, Kappa ni antara memang jenama bola lah. Dia tak ada barang sukan lain yang diorang hasilkan yang aku kira setanding dengan barang-barang untuk subsidiary football diorang. Kappa ni ada taja benda lain, misalnya basketball, volleyball dan lain-lain. Tapi diorang tak boleh nak challenge division bola sepak diorang sendiri. So Kappa ni adalah OG lah. So aku sebagai seorang peminat bola, first time aku tengok Kappa ialah bila diorang taja tim national team Itali dan juga beberapa tim di Serie A. So memang aku pelik apa Kappa ni. Sebelum Kappa kita kenal Kappa ni, dia tulis Kappa kat sini, dia ada logo ni. Logo orang bersandar dua orang ni kan. So kalau korang nak cari detail pasal Kappa, korang boleh buka kat internet lah. Sebenarnya dia ada juga dia sejarah dia. Tapi mungkin in the next content lah, sebab aku tak nak buat konten yang terlalu panjang sangat. So Kappa ni aku suka jersey diorang simple tau. Selalunya dia ada tag macam ni je. Tengok tag basic. Tag ni tak detailing berapa. Dia tulis Kappa sizing ni double XL. Kemudian kat sini dia embroidery. Seperti intro tadi aku cakap, benda yang aku suka pasal jersey Kappa dulu ialah dia punya embroidery dia. Embroidery tebal tau. Ini benda yang aku suka lah. Sekarang kalau aku tengok jersey Kappa yang baru-baru ni, diorang pakai stiker je atau pakai heat press saja. Jadi aku rasa aku lagi suka yang lama punya sebab ada feel lah. Feel tu sedap lah, feel tebal macam ni kan. Diorang penjenamaan diorang pun simple. Belakang pun ada Kappa satu, depan Kappa. Diorang tak letak terlampau abundance of branding lah. Jadi kau tahulah macam mana barang Kappa tu. Selalunya barang Kappa ni diorang fit sikit. Tapi yang jersey Selangor ni aku rasa boleh tahan besar lah. Sebab aku rasa ini mungkin sizing European ataupun international. So kalau kau tengok baju ni, dia unorthodox sikit. Sebab kau tengok paneling dia, collar dia pun macam collar baju Melayu sikit, macam baju Raihan sikit kan. Tapi yang peliknya, dia punya point base yang digunakan di depan collar ni, dia letak serong macam ni. So itulah yang bagi aku menarik lah. Yang lebih kurang macam baju Itali dulu lah. Di Itali pernah keluarkan satu baju yang macam ni juga. Bagi aku nice lah. Kemudian dia menggunakan dua warna ikonik Selangor, iaitu merah dan kuning. So bawah sikit, kalau kau tengok ni, dia buat macam satu lagi side paneling ni. Bawah collar ni just satu trim. Kalau kau tengok betul-betul, dia punya cutting dia ni raglan lah. Okay, pada mereka yang tak tahu raglan tu apa, raglan tu macam baju band. Kau pernah tengok baju band yang macam
sini hitam, corner putih. Dia macam serong macam tu kan. Itu ialah baju cutting raglan lah. Dan baju jersey selalu banyak pakai cutting raglan sebab cutting dia bidang sikit dan dia fit di bahagian panggil sleeve lah. Jadi cutting tu sesuai untuk atlet sebab atlet badan dia orang biasanya fit. Kemudian dia orang kalau dia orang cutting dia orang lebar ataupun bidang, cutting raglan tu memang nice lah. Jadi kadang-kadang raglan tu tak adalah orthodox raglan, dia orang kadang buat hybrid raglan sikit. Jadi aku tak suka sebut raglan tu. So kalau kau tengok sini, dia cutting raglan tu memang ada kat sini, atau kita panggil tulang ni kan, tulang sengit ni. Dan dia buat lagi cutting lain untuk buatkan corak ni. Corak ni dia paneling, seperti yang kita tahu, kalau ada paneling dia akan ada jahitan lah dalam. Dia bukanlah macam sekarang kalau kau tengok, kalau kau tempah baju dia orang buat sublimation kan. Sublimation tu, kalau sublimation dia just print je. Tapi ini adalah satu jahitan lain sebab dia buat potongan yang lain lah, atau trim yang lain. So trim ni sampai ke belakang ni. Kadang-kadang yang aku suka kapal, dia suka buat macam ni. Ni cantik lah. Baju Negeri Sembilan yang colour merah tu, tahun 2009 punya tu, belakang dia ada satu yang panjang tu, depan pun ada. Itu cantik gila. Baju tu susah nak jumpa lah sekarang kalau kau nak beli baju semula. Harga pun kadang orang jual mahal sikit lah. Sebab dulu dia tak macam sekarang. Baju player edition tak semua club jual. Kebanyakan jual fan edition saja. Fan edition bezanya kalau kau bandingkan beberapa club macam Negeri Sembilan punya, dia orang kalau kat depan ini kan pakai vinyl yang tebal macam ni kan, punya hip press ni. Kalau yang Negeri Sembilan punya yang fan edition dulu, dia pakai short screen. Jadi yang short screen tu bagi aku kurang sikit lah. So baju Selangor ni aku kira dia nice lah, antara tim yang dia provide satu template baju yang nice untuk fan. Sebab tu di kalangan fan Selangor, dia orang ada satu macam trading jersey yang bagus lah. Baju dia orang, kalau kau ada simpan baju Selangor dan kau jual balik, akan ada kolektor yang nak beli dengan harga yang aku kira boleh tahan lah. Sebab Selangor ni, peminat dia orang ni antara peminat yang kata, ada yang hardcore juga. Sebab bola sepak Selangor ni antara tim yang berjaya kan. Jadi diorang punya sejarah diorang dengan jersey ni boleh tahan lah. Seperti yang kita tahu, bola sepak Malaysia ni ada satu term yang kita panggil, kalau kita nak cakap Liga Malaysia, Liga Petani atau Liga Farmers League, orang marah. Tapi kalau bagi aku sebenarnya Liga Malaysia ni lebih kepada Liga bandwagoners lah. Jadi tim mana banyak duit, dia akan beli pemain dari utama atau core player dari tim lawan. Jadi tim lawan tu akan lemah automatik. Sekarang JDT lah, JDT banyak duit kan. So dia beli semua pemain-pemain yang dia kata hebat untuk bangunkan tim dia. Dan ia berjaya. JDT dah menang AFC Cup sekali. So tim lain akan ada masalah lah kalau core player. Itu adalah basic lah dalam sebuah tim. Kalau kau jual core player kau, tim kau akan collapse lah. Kita bukan cakap star player, kita cakap core player. So core player tu kita kena faham, dia ada satu fungsi yang susah untuk diganti. Misalnya Arsenal dulu ada Patrick Vieira. Bila dia jual Patrick Vieira, dia tak boleh replace another Patrick Vieira tu. Sebab Patrick Vieira tu ialah core player dan dia bukanlah star macam Thierry Henry, player utama yang boleh membentuk tulang belakang dalam tim tu. Bila kau jual player tulang belakang kau, tim kau akan collapse lah. Dan nak tunggu rebuilding atau proses yang baru untuk ada tim yang mampan tu lama sikit lah. So Selangor ni, aku kira baju ni tahun bila? 2012. Selangor last menang Liga Super ialah 2010. Dia orang double champion untuk tahun 2009 dan 2010. Back to back lah, bukan double champion. Back to back champion 2009 dan 2010. Tapi masa zaman tu orang tak kisah sangat pasal Liga Super ni. Orang lebih suka kisah pasal Piala FA ataupun Piala Malaysia lah terutamanya. So zaman tu adalah zaman kegemilangan Negeri Sembilan lah. Aku fan Negeri Sembilan. Dan zaman tu aku memang huri-huri lah, selalu pergi stadium semua kan. Tapi seperti aku cakap, bandwagoners effect tu bukan pada team atau player saja, sampai ke fan pun memang ada effect tu. Bila team tengah power, stadium memang penuh. Tapi bila team dah tak power, stadium memang sunyi sepi lah. Termasuk dalam Negeri Sembilan. Dulu masa zaman kegemilangan Negeri Sembilan tu, stadium Paroi tu memang sentiasa penuh. Penuh memang best gila lah pergi stadium. Kalau lepak dengan Ultras Negeri tu memang padu lah. Zaman muda-muda kan, boleh lah. Kau nak menjerit, dah tua tak larat lah. Sekarang kalau kau pergi stadium, sekarang tak boleh lah. Tapi sejak beberapa tahun ni kalau kau pergi stadium, hamba sikit lah. Sebab tim dah tak power.
Jadi itu adalah antara bandwagoners effect lah aku rasa. Sepatutnya kita perlu terapkan semangat, rasa macam ada jati diri sikit lah. Kalau nak sokong tim mana-mana tak kisah, tapi support lah tim kita. So guys, kalau kau tengok penaja utama ni, ini adalah MBI dengan tanda trademark ni, MBI Incorporated. So kalau kau ingat lagi logo ni, kau akan ingat orang yang paling berjasa lah dalam kejayaan pembangunan negeri Selangor dalam masa 10 tahun atau 15 tahun ni, iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim. So ni politik sikit lah. Khalid Ibrahim menjadi Menteri Besar Satu Penggal dari tahun 2008 hingga 2013. Kemudian next term tu dia naik kejap, lebih kurang setahun lebih, dan dia dijatuhkan lah. Ini adalah political ploy lah. Sad thing, sebab zaman Tan Sri Khalid tu Selangor ada 2 kali jadi champion. Kemudian Tan Sri Khalid Ibrahim dia bagi beberapa lot tanah lah untuk jadikan pusat latihan Selangor. Sampai sekarang kalau kau tahu sejarah Selangor ni, masalah stadium dan pusat latihan ni memang nak jadi masalah antara kerajaan negeri dan kelab bola sepak Selangor lah, atau Persatuan Bola Sepak Selangor secara general lah. So kalau orang yang tak tahu masalah politik di negeri Selangor ni, kau akan bandingkan lah antara Selangor dengan JDT kan. Bagi aku perbandingan tu tak adil langsung, sebab Johor dia bernasib baik sebab owner tim JDT tu ialah TMJ, seorang yang passionate, kaya dan juga hands on lah. Jadi dia translate ke kelab. So Selangor ni masalah, kenapa ada masalah di era pas zaman Tan Sri Khalid Ibrahim ni, ialah kerana Persatuan Bola Sepak Selangor ni diuruskan oleh parti orang-orang, kebanyakannya orang yang dari parti pembangkang lah di Selangor, iaitu dari UMNO lah. Dan lepas Tan Sri Khalid dijatuhkan, kita tahulah kan, MB ialah Datuk Seri Jemin lah. Banyak masalah sikit dengan Persatuan Bola Sepak Selangor, dan dia lebih sided ke tim PKNS. Sampailah Raja Muda Selangor take over Selangor FA, dan dia neutralkan peranan kedua-dua tim, jadikan Selangor 1 dan Selangor 2. Walaupun aku tak setuju sebenarnya kalau sebuah FA tu ditukarkan kelab, dia ambil peranan, digunakan kuasa FA tu untuk pecahkan dua tim. Sepatutnya ada derby atau persaingan dalam negeri tu lagi baik lah. Misalnya ada Selangor dan PKNS, ada Johor dan Johor FC. Itu lagi baik, sebab kalau kau tengok di mana-mana kelab besar dunia, bandar bola sepak, misalnya Rome ada Roma dan Lazio, di Liverpool ada Liverpool dan Everton, Manchester ada Man City dan Man United, Madrid ada Atletico dan juga Real Madrid. Tapi di Johor, di Selangor, di Terengganu, di Perak, kelab-kelab besar di Malaysia ni ada tim nombor 1 dan nombor 2. Dan nombor 2 bermain di Liga Perdana, macam satu benda yang tak berapa tepat lah. Kalau di Liga besar, misalnya di La Liga, feeder team bermain di Liga ketiga, iaitu Segunda B, bukannya Segunda A. Dan kalau di EPL, diorang ada Premier League 2 menggantikan Liga Reserve. So reserve team akan bermain di Premier League 2. So kalau kau tengok dia punya image pada jersey ni, dia macam bentuk macam lebih kurang macam ni ha, kau tengok kan. Bentuk bawah dia macam ni. Ni daun kan. Macam Nokia daun ni, bentuk dia lebih kurang. Bawah dia macam ni, atas dia macam ni. Kain ni ialah polyester macam elite ni. Tengok ada lubang-lubang ni. Dan antara potongan ni, dia ada jahitan lah. So itu yang biasa, dia bukanlah sekadar sublimation saja. Kemudian ada satu pelajar utama, iaitu MBI. Kemudian dia punya logo, ini ialah logo era 2000. Dia pakai, kita panggil woven lah. Ini ialah woven patch. Woven dia keras sikit, macam dia ada, kalau rasa ni macam ada cardboard kan, tapi sebenarnya ialah material woven ni lah. Dia jahitkan atas satu tu macam fabric, mungkin kertas, macam kertas atau fabric. Antara woven ni kau tengok kan, ni nampak macam ada kesan terbakar. Itu adalah kesan laser cut lah. So maknanya dia orang woven, dan dia akan tembak laser lah untuk potong antara ramband dengan shield ni. Kau tengok logo Selangor ni, ini adalah bentuk shield, dan ini adalah macam reband lah, menerangkan Persatuan Bola Sepak Selangor tahun 1936. So ini adalah jawatan negeri. Itu je elemen dalam logo atau crest Selangor.
Sekarang pun sama juga, tak ada perubahan apa, cuma tukar kelab dengan persatuan je. So aku suka, benda yang paling aku suka dalam jersey ni ialah dia punya logo kapal ni. Tebal dia punya embroidery dia. Ini memang macam elemen jersey kapal 90-an dan 2000. Mereka menggunakan embroidery yang tebal ni. Kalau aku tengok ni memang aku ingat jersey Itali ketika era pasca 99. Itu paling aku ingat ialah Euro 2000 lah. Mereka pergi final tapi kalah dengan Perancis. So ini ialah patch lama Liga Super. So dulu dapat tajan Astro tahun 2012. Setiap game Liga Super atau Liga Perdana ditayang di Astro Arena. Aku ingat 2012 aku di Johor, kerja di Johor lagi. Masa tu JDT baru nak start. So JDT pun tahun tu pakai kapal juga. Negeri Sembilan dah bertukar ke Lotto. So aku ingat kapal ni antara baju-baju yang banyak juga lah tim pakai kapal. So dia punya sleeve dia, hujung sleeve dia tak pakai kain ekstra, tapi dia pakai macam getah ni. Ni bukan macam baju Man U lah. Baju Man U dulu tahun 2000 berapa, 2003 ke, yang zaman Ronaldo masuk tu. Hujung dia pakai getah ni. Tapi lagi kalau yang long sleeve nya dia memang nampak macam kacip lah. So kat sini bawah pun sama juga, dia pakai benda sama juga. Kemudian material dia memang dipakai sama saja seluruh baju. Trim tepi ni pakai benda ni macam getah ni. Kemudian collar dia pakai collar ni, material sama juga, cuma di atas ni dia pakai satu macam lining warna kuning ni. Tapi boleh kata keseluruhan material adalah benda yang sama. So cutting dia agak loose sikit. Ini era 2000 di Malaysia, cutting dia agak loose. Walaupun kapal ni terkenal dengan baju yang sangat fit. So tengok dalam dia. Dalam tak ada patch apa-apa. So dia cuma ada tulisan kapal ni dengan sizing, tu saja. Tapi seriously aku suka baju zaman-zaman ni sebab ni macam build for last lah. Sebab dia pakai vinyl yang tebal macam ni. So dia nampaknya macam tahan lah. Walaupun ada orang komplain kata kalau basuh selalu sangat dia akan tercabut lah. So kalau jersey macam ni, cadangkan kau basuh tangan lah, jangan basuh guna mesin. Lagi-lagi bila ada benda macam ni kan, ni akan tercabut lah kalau kau asyik basuh guna mesin. Oh, tapi ni ada integrity. So pada mereka tak tahu, integrity ni tak silap aku, Liga Malaysia ambil inspirasi dari UEFA. UEFA punya ialah respect. Liga kita pakai integrity. So respect tu sebenarnya, atau integrity ni lebih kepada campaign to kick out racism. Lepas tu professional, tak ada buki. Tapi liga kita zaman ni still ada buki. Jom kita try fitting baju ni. Ni, okay guys, ini dia fitting untuk baju Selangor Home 2012. Baju ni a bit big lah. Ni adalah size double XL sebenarnya. Kalau kau masih ingat lagi era tu, kebanyakan baju pakai size baggy lagi lah. Mungkin lepas Nike dia bawa banyak baju yang lebih fit. Banyak baju di Liga Malaysia dah mula follow untuk keluarkan baju yang fit. Tapi ni antara baju yang aku kira agak baggy juga. Kalau kau misal kecil pun, kau rasa dia airy ataupun baggy lah. Terpanggil baggy baju jersey pun terpanggil baggy juga. Tapi yang bagusnya dia tak terlampau panjang ke bawah lah. Dan aku suka feature dia ada getah ni lah. Macam baju, aku ingat ni macam baju Manchester United era Ronaldo suka pakai long sleeve dulu. So apa pendapat korang tentang jersey ni? Bagi aku ni antara jersey Selangor yang aku paling suka lah, kalau nak kira dari segi era 2000 ke atas lah. Sebab dia punya design dia unorthodox, bukanlah seperti paneling yang biasa sikit. Dia lain sikit cara paneling dia. Dan aku bila tengok dia punya collar ni, aku ingat jersey kapal Itali sikit ataupun Roma sikit. Dan itu antara keistimewaan jersey kapal. Sayangnya jersey kapal sekarang dia keluarkan jersey yang lebih simple lah. Tu antara benda yang aku rasa agak rugi lah. Kalau kita tengok di contohnya di EPL, kapal taja Aston Villa, taja AS Monaco di Liga Perancis, baju diorang quite nice lah. Ataupun baju Napoli pun nice juga. Tapi Liga Malaysia kebanyakannya bajunya design yang lebih simple lah. So antara design yang kita bercakap card classic, yang kita miss lah the good old days of jersey design. So guys, jangan lupa untuk tulis apa yang kau rasa dari comment section di bawah. Like, share dan subscribe to this channel. Yang paling penting sekali, see you guys in the next one. Peace.